macam mana mahu kekal terus termotivasi untuk melukis komik. Hey guys, what's up? Assalamualaikum, selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni kita borak komik, sembang komik lagi. Sebab hari tu saya ada buat satu konten mengenai komik dan ada satu soalan request dekat situ, iaitu daripada sahabat saya sendiri, Aman Wan, seorang pelukis komik, juga seorang penulis dan YouTuber. Tapi sekarang ni saya rasa dia lebih kepada penulis mungkin. Dah lama saya tak nampak dia melukis komik. Sebab itu mungkin keluar soalan ni daripada beliau. Soalannya, macam mana kita nak terus kekal termotivasi, macam mana kita terus nak ada motivasi untuk melukis komik. Okey, benda ni sebenarnya ada beberapa aspek atau beberapa sudut yang kita boleh tengok isu ni. Okey, ada dua peringkat untuk saya, sebelum kahwin dan selepas kahwin. Okey, macam sekarang kalau tanya saya apa motivasi saya untuk terus melukis komik, so ramai orang tengok saya ada macam lebih kurang banyaklah melukis komik dan terus melukis komik lah selama ni. So orang tertanya-tanya jugalah, macam mana kau boleh terus gigih melukis komik lah, macam itulah lebih kurang. Sebenarnya dia terkait dengan kehidupan saya jugalah sebenarnya. Sebab saya memilih melukis komik ni sepenuh masa, freelance sepenuh masa. So saya tidak terikat dengan mana-mana penerbit, atau saya tak ada gaji bulanan. So saya tak ada safety net lah lebih kurang. Saya tak ada. So kalau kita kerja gaji bulanan, kita dah tahu setiap bulan kita ada berapa. So dekat situlah terdapatnya motivasi saya, iaitu kerja saya ni kalau saya tak buat, saya tak terus buat, so saya tak ada income. So motivasi saya adalah survival saya untuk diri dan keluarga saya. Saya ada keluarga untuk saya tanggung, dan itu adalah motivasi saya lah yang sekarang ni, motivasi utamanya. Mungkin kalau seseorang tu walaupun dia sudah berkeluarga, dah ada anak, ada isteri, tapi dia ada day job, macam saya kata tadi, dia ada pendapatan tetap, mungkin susah untuk termotivasi untuk terus melukis komik macam saya kan. Sebab ada satu masa dulu saya pernah bekerja juga, lebih kurang 2000 berapa itu, 15 ke 14, saya tak ingat. Saya pernah bekerja menjadi editor kepada majalah Boboy, daripada Aflin Syauqi. So saya bekerja tetap di sana. So macam saya kata, saya ada pendapatan tetap. Jadi motivasi saya tu sedikit menurun untuk saya terus membuat komik saya Altar Khalif. So dia menjadi sedikit slow proses komik saya tu. Tapi lepas tu saya dah berhenti apa semua. So saya kembali masuk ke dalam alam freelance ni. Saya dapat baliklah pacing dan tune kerja saya tu. Jadi saya faham lah kalau orang yang dah ada kerja tetap dan ni, mungkin dia akan mengambil benda, sebab ini bukan dia punya keutamaan. Mungkin perhatian dia senang untuk teralih kepada benda lain atau buat benda-benda lain. Okey, satu lagi fasa adalah masa saya sebelum saya menikah dulu, masa bujang. Okey, masa tu jiwa muda, motivasi dia tu lain kan. Antara motivasi saya masa tu adalah banyak dengan membaca komik, dengan menonton filem. So saya suka storytelling, saya suka penceritaan, saya suka menyampaikan cerita. So bila kita banyak baca komik, banyak menonton filem, so banyak idea yang masuk dalam kepala otak kita ni, dan kita macam dapat idea lain kan daripada sumber-sumber yang kita tengok tu. Best kan kalau aku dapat buat cerita macam ni, buat cerita macam ni. So itu antara sumber-sumber inspirasi atau motivasi saya masa tu. Dan satu lagi, dulu saya suka baca interview mengenai atau apa-apa artikel mengenai pelukis komik. So bila saya membaca diorang punya kisah, macam mana diorang kadang-kadang bermula, macam mana cara kerja diorang, hasil-hasil kerja diorang, dan apa yang membuat diorang tu pun termotivasi, siapa idola-idola diorang. So benda-benda tu sedikit sebanyak akan mempengaruhi kita. Mempengaruhi saya untuk rasa terus semangat untuk buat komik. Dan dulu selalunya saya dapat artikel-artikel macam ni dari majalah Gempak lah. Diorang dulu suka interview artis, ada macam satu segmen atau satu slot untuk interview artis antarabangsa, artis Malaysia. So dari situlah saya dapat motivasi saya. Okey, satu lagi adalah sangat penting untuk kita berada dalam circle atau
dikelilingi oleh kawan-kawan yang sama minat dengan kita. So kita akan kerap berbincang mengenai benda yang sama lah, maksudnya komik, idea atau review tentang komik tu, komik ni. Dan satu lagi, dia akan membuat kita rasa dua perkara lah, terinspirasi dengan tercabar. Kalau kita tengok dia buat, kita pun rasa kita nak buat macam dia buat, atau kita rasa aku nak buat lebih baik dari dia kan. Kadang-kadang kita seronok tengok orang punya karya, oh lama best lah dia buat macam ni, aku pun nak buat jugalah. So benda-benda macam tu, kita terus berada dalam circle yang sama, itu saya rasa sangat membantulah untuk kita terus rasa bersemangat. Dan satu lagi, kalau masa muda sebelum kahwin, yang paling utama membuat saya rasa termotivasi terus adalah untuk kejar impian lah. Itu yang sebenarnya, nak melukis komik, nak jadi pelukis komik, hidup sebagai pelukis komik. Itu je saya punya aim. Sebab kalau nak ikutkan nak give up tu, saya rasa banyak point dalam hidup saya yang saya boleh give up lah untuk lukis komik ni. Sebab kita kalau kita pergi hantar artwork apa semua, sering di reject, sering di kritik, dan kadang-kadang kita melihat karya-karya kawan-kawan lain yang lebih jauh bagus dari kita kan. Kita rasa kadang-kadang ada rasa rendah diri juga. Tapi saya selalu percaya kita ada cara tersendiri yang kita boleh buat untuk kita terus berada dalam industri atau buat apa yang kita suka. Sebab banyak sudut yang kita boleh tackle dalam isu buat komik ni. Contoh macam kalau kita buat filem pun, banyak genre atau banyak style treatment yang kita boleh buat yang sesuai dengan kita punya keupayaan. So saya pegang pada tu, dan Alhamdulillah sekarang saya hiduplah sebagai pelukis komik sampai sekarang. Sejak saya mula dulu, sejak tahun 2001-2002 mula serius, dan betul-betul saya concentrate. 2010 start saya lukis Abdul Khalif dengan komik M sampai sekarang, Alhamdulillah. Dan saya masih tak ada safety net, dan masih saya teruskan niat bekerja untuk keluarga, insyaAllah, dan tawakal kepada Allah sepenuhnya. Itulah, kalau niat kita baik apa semua, insyaAllah lah impian dan usaha kita tu mendapat redanya, insyaAllah. Okay, sampai sini saja dulu. Harap Aman Wan terjawablah soalan yang kau tanya itu, dan aku menjangkakan ada komik lah dari kau lepas ni. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton Bob Perspective. Peace.